Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun ala nur. Bersyukur kita kerana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlalu besar, terlalu banyak hingga kita tidak mampu menghitungnya. Terutama sekali nikmat yang besar iaitu nikmat hidup, yang mana hidup ini tidak ada siapa-siapa yang mengurniakan melainkan Allah. Jadi nikmat hidup tu yang paling besar, di mana itu yang kita nak faham. Di mana kita semua dibagi hidup dan kita tidak merasakan itu hidup kepunyaan kita. Dan melainkan hidup itu kita serahkan balik, ini adalah hakmu ya Allah. Ya hu haqq, iaitu sesungguhnya hakmu ya Allah. Jadi hidup kita jangan merasa kepunyaan ataupun hak kita. Dia semata-mata nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat yang paling besar, iaitu bila kita mengetahui hidup itu kepunyaan Allah, dan Allah yang tahu untuk mengurus segala al-ehwal diri kita. Tapi kalau kita merasakan hidup ni kepunyaan kita, maka kita ada di dunia yang bawah. Apa itu dunia yang bawah? Iaitu dunia yang berada di dalam yang dikatakan dunia yang penuh azab. Auzubillah. Kita sering merenung seolah-olah azab tu, neraka tu jauh, lama lagi. Tapi sebenarnya bila kita tidak mengetahui bahawa hidup ni kepunyaan Allah dan kita merasa hidup ni kepunyaan kita, itulah azab sebenarnya. Sebab kita merasa ada kedirian pada hidup tu semata-mata nak menjelaskan, menyatakan daripada kita alam roh sampai sekarang, bila-bila pun nak menyatakan diri, zat esanya dia, satu dia. Apa saja yang Allah bagi hidup, semua bersumber daripada yang maha hidup, untuk Allah menceritakan tentang diri. Nabi-Nabi, Nur Muhammad, apa saja pun yang Allah ciptakan sekalian alam ni untuk menyatakan Allah. Tapi bila kita tak memahami konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para Nabi, yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada di keadaan dunia yang bawah, iaitu di dalam azab. Banyak di antara kita yang masih lagi jahil, masih lagi menganggap diri ni masih ada lagi, masih menganggap lagi hidup ni kita perlu gini, macam ada susunan, dia tu boleh menyusun. Padahal kehidupan kita ni 100% disusun oleh Allah. Menu-menu kita nak tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, nak makan apa. Abang tadi makan apa bang? Nasi, lauk? Ayam? Daging? Masak apa? Siapa yang susun tu semua? Tu nampak macam abang suruh beli, Cik Adi beli malam tadi. Tapi sebenarnya siapa yang bagi rasa untuk beli tu? Siapa yang gerakkan? Kehendak siapa tu? Jadi itu yang kita nak kena faham. Kita kena perhati bang, Muhammad Haji, kehidupan kita ni adalah disusun oleh Allah. Kita ni menompang, ataupun kita ni mengatakan aku yang susun. Sebenarnya ini kehendak Allah. Bila kita dah faham betul-betul
kita akan merasakan semuanya dialah yang menyusun. Barulah kita tahu bahawasanya kehidupan kita adalah mentajalikan. Dia menceritakan dirinya. Tapi kalau kita tak duduk situ, saya cakap tadi, semalang-malang manusia. Dia menyangka bahawa dia buat amalan ni, dia buat amalan ni, dia sedekah, dia zakat ni. Bukan saya tak bagi. Tapi engkau menyangka engkau tu salah. Bukan maknanya tak boleh buat. Buatlah benda baik banyak mana, buat. Tapi jangan menyangka kita. Bila menyangka kita tu tadi yang kita menutupi, yang nama kufar nama dia. Dia yang berkehendak untuk membuat kita buat haji tiap-tiap tahun. Dia yang bagi kita berkehendak untuk melakukan umrah tiap-tiap bulan. Kita bersedekah, kita apa saja ibadah, 20 tahun ni ibadah kita mulai tak berhenti. Dialah yang memberikan kepada kita kurniaan-kurniaan untuk dapat atas sebab rahmat Allah lah. Bukan kita boleh sangka kita tu pasal nanti kita nak upah, kita nak gitu. Ya Allah, aku dah banyak buat ni, apa kau nak bagi ya Allah? Pasal kita jahil tentang Allah. Tapi kalau kita dah dibukakan Allah, nurun ala nur, cahaya Muhammad, cahaya zat Allah Ta'ala. Bila dah dibukakan, kita duduk dalam cahaya tu, barulah kita tahu kita ni tak ada. Kita semata-mata cahaya tu lah yang tadi yang tajali. Daripada cahaya tu tajalilah Allah Ta'ala punya kehendak. Jadi 100% tak ada, kita ni tak ada apa-apa. Tu dia nama Adam tu lah. Adam tu tidak ada. Patung Adam tak ada. Bila dia masuk roh daripada Allah, dari Allah, innalillah, masuk. Dan kita harus pulangkan balik kepada. Tapi kita tak pulangkan kepada, kita tunggu orang tu mati dah baru kita buat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita, nafas kita datang daripada Allah sampai innalillah wa inna ilaihi. Kita kena pulangkan balik nafas kita. Itu semua hak Allah. Nafas pun kena pulang balik. Zikir nafas itu tadi. Jadi kita beruntung kalau kita dapat memegang pada itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah, yang nyata, inna fatahna laka fathan mubina. Nyata kemenangan. Orang ini telah mendapat. Maknanya kemenangan apa tu? Dia dapat Allah. Tak ada yang lebih berjaya menang melainkan dapat Allah. Tu. Faham tak? Adakah yang lebih seronok daripada Allah? Jadi ajar diri kita. Bila sebut nama Allah, muka kita kena seronok. Ajar. Kalau benda lain orang kita minat, kita seronok, terbalik tu. Itu kita telah mensekutukan Allah. Benda lain lebih kita suka daripada Allah. Itu bahaya tu hidup kita tu. Sangat bahaya. Ajar isteri, anak-anak kita supaya bila sebut nama Allah, muka dia ceria, bahagia. Bila sebut nama Allah, lembik. Bila sesuatu yang kita minat, hal selain daripada Allah, boleh kita seronok. Itu bahaya. Itu maknanya kita belum faham lagi. Jadi amalkanlah dalam kehidupan kita, iaitu sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah. Kita hanya Adam. Apa yang disuruh oleh Allah setiap masa tu kita anzala ala abdil kitabah walam yaj'alahu aywaja. Maknanya apa yang diturun tu kita bersyukur tu daripada Allah. Puji dia, memuji diri kemudian bila kita melihat, dia melihat akan kebesaran, keesaan dia, keagungan dia. Apa yang kita lihat semuanya menunjukkan keagungan, keesaan, kebesaran dia, kesucian dia. Semua kita nampak dia semua. Keindahan Allah yang kita nampak. Kita nampak indahnya taman ni. Ya Allah, engkau lebih indah. Kita nampak benda yang cantik. Ya Allah, engkau lebih cantik. Ya, kita makan sedap. Ya Allah, sedap. Engkau lagi sedap, ya Allah. Lagi asyik dengan engkau. Apa saja pun kita tukarkan, kita nampakkan Allah. Baru kita ni manusia yang beruntung. Disebut insan kamil wa muka. Manusia yang tahu pulangkan kepada yang maha sempurna. Itu tadi. Kalau sebalik daripada itu, maka dia berada dalam dunia yang penuh azab. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia senang, wang ringgit banyak, walaupun orang kata dia ni memang mewah, dia anak raja ke, dia apa benda ke kan,
dia anak menteri ke dia, tetapi dia tak ada pengetahuan ni, dia tetap diazab. Di dunia lagi, maknanya dia diazab tapi dia tak sedar diazab. Ya. Nyata jelas diazab kalau orang begitu. Dengan Allah dia jahil, dengan Allah dia tak faham, maknanya jelas bahawasanya dia tu berada di dalam azab. Tak payahlah kau nak anggap dia nanti selamat. Tak payah. Tak usah fikirlah. Itu aja bila dia jahil dia tentang Allah, dia rasakan dunia ni segala-gala bagi dia, itu sebenarnya dia dah di dalam azab dah tu. Kau kena tolong dia. Kita kena tolong, kita kena turun balik, jadikan kita sama macam dia untuk kita selamatkan dia. Itu pasal Rasulullah SAW watak dia gitu. Dia jadikan aku ni sama macam kau. Maknanya tu Allah suruh. Qul innama ana basyarum. Turun balik macam manusia biasa, balik untuk nak bawa sama-sama. Mahal. Mahal Rasulullah SAW. Mahal. Dia nak selamatkan. Dia kena turun balik jadikan sama macam manusia yang berada di dalam azab tadi. Yang ibaratnya dia masuk dalam neraka, dalam azab, dia nak selamatkan orang tu, nak bawa keluar. Itulah bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia punya watak pun sama macam Rasulullah. Cuma Rasulullah tu ketua dia. Tempat kita jadikan tadi contoh 100%. Jadi bila kita kenal diri, kenal Allah, automatik kita akan bawa watak Rasulullah SAW tu, iaitu sayangkan manusia. Jadi kalau ada manusia begitu, kita rasa bersalah kalau kita tak turun balik. Jadi tempat yang nak turun tu adalah tempat yang azab. Jadi kita sanggup, tak apa. Itu yang mahalnya tu tadi. Itu yang Allah Ta'ala nilai tu tadi, insan kamil wa muka. Sebab dia dah selamat, Allah selamatkan diri dia, dia pula nak selamatkan orang lain. Sifat ihsan dia. Tanpa orang tu bagi, minta tolong, tapi dia tahu orang tu susah, tak payah dia minta tolong. Dia sendiri menyelam dalam lautan api itu tadi untuk selamatkan orang tu. Walaupun orang tu tak minta tolong. Sifat ihsan nama dia. Subhanallah. Kamu satu hari nanti anak-anak abah akan merasai manisnya tadi sifat ihsan. Pasti anak-anak abah akan dapat mengalami. Sebab bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan umat manusia. Tak kira dia apa agama pun. Kita bertanggungjawab sebab kita dah kenal diri, kenal Allah. Setiap siapa yang kita jumpa, kita akan nak selamatkan. Bila kita tahu kedudukan kita, Allah dah selamatkan, maka kita tak nak biarkan orang lain tidak selamat. Itulah jiwa ihsan. Kasih sayang dan juga ihsan. Bukan senang kita nak pergi menyelam kepada lautan api, lautan azab tu, untuk bawa keluar. Macam-macam orang kata kita. Macam-macam kena hentam. Rasulullah tu kena hentam. Bukan papan sekeping punya ujian, kayu balak yang Rasulullah punya ujian. Kita bawa papan sekeping tak tahan dah ujian dia. Rasulullah kayu balak. Tapi tak apalah, kita hadapi itu tadi dengan Allah lah yang menghadapinya, bukan kita tak mampu. Jadi turun kita ke dalam lautan api, Allah lah yang berserta dengan kita. Maknanya Allah dah janji, wa huwa ma'akum ainama, di mana barang kamu pergi, kata Allah, aku serta kamu. Jadi kita yakin di situ Allah yang menguruskan kita, bukan kita pergi itu tadi atas kehendak kita, tapi kehendak Allah. Bila kehendak Allah, Allah akan jadi benteng. Maknanya Allah akan membentengi kita. Itu janji Allah. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dia, insya-Allah. Assalamualaikum. Sampai mana tadi? Insya-Allah. Bila kita berada di dalam kedudukan itu tadi, kamil wa mukamil tadi, makam tu, maka kita akan menyelamatkan manusia-manusia yang berada di bawah, di dalam azab tadi. Jadi kita nampak manusia-manusia itu berada di dalam azab. Jadi kita akan sifat ihsan, kasih sayang kita, tanpa dia minta tolong, kita rangkul dia dengan kasih sayang,
dengan akhlak-akhlak kita tunjukkan, macam mana Rasulullah buat supaya mereka terpikat dan mereka akan mengikuti kita. Dengan cara nasihat-nasihat, dengan ketegasan-tegasan, yang mana keindahan-keindahan kita menggunakan dengan ikut apa yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Kasih sayang Rahman dan Rahim, di situ kita dapat menarik manusia yang dalam keadaan yang tadi, yang berada di dalam lembah bawah, iaitu azab. Jangan ditarik belaan apa, kita nampak neraka tu memang, api neraka tu memang gitu. Tempat dia nanti penghujung dia kan, lepas dihisap kan, lepas dikira, betul. Tapi sebenarnya hakikat sebenar azab neraka tu adalah orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu hakikat sebenar. Maknanya dia di dunia dia tak merasa dia azab. Sebab dia rasa macam dia tu betul. Padahal di sisi Allah dia tak kenal Allah, dia buta, dia jahil tentang Allah. Dia tidak dapat duduk di dalam nur Allah, nur Muhammad tadi. Sebab Allah dah bagi tahu kenderaan untuk sampai kepada Allah adalah nur Muhammad. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, yahdillahu linurihi may. Maknanya kenderaan untuk sampai kepada Allah itu adalah tak lain nur. Nur tu apa? Tu kita kena faham. Nur tu tak lain adalah nur kekasih Allah, nur Muhammad, yang boleh sampai. Maka dia kata, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti jejak langkah Muhammad SAW. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Iaitu nurnya sekali. Dia kerana itu kita akan dia akan bawa sampai kepada kenal kepada Allah. Lain kenderaan takkan boleh bawa sampai kepada kenal kepada Allah. Allah Ta'ala sini kata, yahdillahu linuri. Aku jadikan nur tadi untuk bawa aku sampai kepada zat, kepada diriku. Lain tu tak boleh. Maka itu aku jadikan nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang akan bawakan kalian ke padaku. Dia lebur, maknanya masuk kat nur Muhammad. Kerana nur tu, nurun ala nur tu, dia berlapis-lapis. Semalam kita dah cerita punya nur tu, dia tanya orang, nur tu macam mana? Pertama Allah jadikan, Allah tu sendiri, tidak kanan, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak mana. Allah tu meliputi atas segala sesuatu, dan dia ada sebelum siapa pun mengadakan. Dia ada dengan sendiri, tanpa ada anak, tanpa ada apa, dia sendiri. Jadi Allah cukup memuji dirinya sendiri, dan waktu Allah jadikan pertama-tamanya ingin aku dikenali, Allah jadikan nur Muhammad. Orang tanya saya, Tok Guru besar ni tanya, Nur Muhammad tu dia duduk macam mana? Dia kata, saya tak nak soalan lain. Dia kata, dia paksa dia kata, siapa boleh jawab, saya boleh ikut dia. Oh, dia ni orang hebat, orang tua kan, umur 80 lebih. Saya tak nak soalan lain. Kalau kau betul kenal diri, kenal Allah, kat mana Nur Muhammad ya Allah duduk, kat mana tempat dia? Dia tanya gitu. Saya cakap, ni saya cerita dalam YouTube ni, saya cerita juga. Dia tidak duduk di mana-mana. Dia meliputi atas sekalian alam. Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal. Itulah tadi, Allahu nurus samawati wal ardh. Dia meliputi waktu dijadikan. Jadi nak duduk kat mana? Dia meliputi, nak duduk kat mana? Dia faham tak? Kalau kata duduk, dia punya soalan tu, dia nak soal, biar saya tahu duduk sini, duduk sini. Salah semua. Dia bukan duduk. Dia faham tak? Meliputi dengan duduk ni, faham tak? Kita ni duduk. Kita duduk kat mana ni? Rahsia dia tu. Tadi, kita tidak duduk mana-mana. Kita maknanya bila tahu Nur Muhammad ni, kita meliputi atas segala sesuatu. Apakah yang di dalam tu? Di dalam Nur Muhammad, Allah jadikan meliputi atas segala sekalian alam, berlapis cahaya.
dan membesar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Tak tahu besar mana dah. Nurun ala nur, nur. Keliling semua kalian alam ni. Jadi syurga tu jadi kecil. Apa ni, aras jadi kecil. Sebab dia Nur Muhammad membesar sekian alam ni. Dia meliputi Allahu nur sama wati wal. Dia meliputi segala 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan dalam keadaan Rasulullah kata dia seperti belon. Nur Muhammad dia membesar. Daripada sejak dia Allah ciptakan. Ya Allah, tak tahu nak diceritakan jauh perjalanan Nur Muhammad tu punya. Hingga kan pula daripada satu lapisan ke lapisan satu cahaya tu 500 tahun perjalanan. Dan ada beribu lapisan cahaya Nur Muhammad ni. Ni dinding luar. Luar, mana ni luar. Yang dalam tu sekian alam. Makin membesar. Ada arash, ada surga, ada neraka, jadi kecil semua. Jadi kecil semua, makin kecil. Tapi ada. Itu semua nak menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Tak ada semua contohnya. Makin kecil mungkin tak ada. Yang ada hanya menunjuk menyatakan Allah. Jadi Nur Muhammad dia nak menyuluh kita supaya menyatakan yang nyata hanya Allah. Jadi puas. Faham tak? Jadi Nur Muhammad ni makin membesar, dia yang menyuluh. Jadi kita nampak planet ni, kita nampak syurga, kita mimpi apa pun, semua di dalam sekalian kita maknanya berduduk dalam Nur Muhammad ni semua. Tanpa Nur Muhammad kita tak nampak semua ni. Ada Lauh Mahfuz, ada Arash, ada syurga, ada neraka, kita takkan faham. Bila Allah jadi yang pertama, barulah daripada Nur Muhammad jadi Arash, jadi syurga. Faham tak? Ni saya ceritakan rahsia ni, faham dengar betul Yang main-main ni, ni betul penting benda ni jadi syurga, jadi neraka, jadi Nur Muhammad ni terjadi aku menyatakan Nur Muhammad ni untuk menyatakan sekalian alam ni. Jadi dunia kecil tak? Dunia jadi kecil. Syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arash, apa lagi? Semua duduk dalam sekian jadi bertambah kecil. Tapi kalau kita tak duduk kat Nur Muhammad, tak tenggelam dalam Nur Muhammad, tak lebur dalam Nur Muhammad, kita tak yahdillahu li nuri. Kita tak sampai kepada Allah, kita takkan faham. Tapi bila kita dah sampai dinding ni rahsia ni tadi, kita sampai dinding pada hakikatnya itu Nur Muhammad, kita akan sampai kepada hakikat zat. Baru kita dapat duduk situ, lebur, tak ada kita, baru kita nampak semua yang ada tetap menyatakan Allah. Jadi kita duduk kat mana? Irji'i ila rabbika. Kita duduk dengan Allah, tak ada kita. Baru kita boleh sekalian alam ni menyatakan dia. Barulah kita melihat dengan penglihatan Allah. Kita dah lebur dalam Nur Muhammad tu. Jadi kita melihat dengan nur sifatullah tadi. Baru kita nampak, ini Allah juga. Semua dia nyatakan Allah. Jadi kita tak nampak yang lain. Lauh Mahfuz ke apa, alam kita pergi alam mimpi. Semua kita nyatakan nampak Allah. Kita dah latih hidup kita. Bahagia tak? Itulah tempat mutmain. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi. Inilah golongan hamba-Ku yang betul-betul ibadah. Wadkhuli jannati, masuk mana nikmat mana kau nak. Ini Rasulullah, tugas Rasulullah SAW untuk wan nazirah, menyampaikan ini. Setelah Rasulullah dah dapat nikmat dia. Wa ma arsalnaka ila mubassirau wa nazir. Aku tidak lain, aku arsalna, utus Nabi Muhammad tidak lain, membawa khabar gembira. Sampaikan khabar gembira. Apa tu? Bila engkau irji'i ilah, engkau dah tahu tenggelam dengan aku, maka inilah berita gembira. Maka engkau melihat semua adalah kepunyaan Allah. Engkau tak risau dah. Engkau tenang dengan Allah. Itu yang nak dibagi tahu. Ini yang Rasulullah SAW khabarkan. Yang nombor satu, nak dibagi faham kepada sahabat-sahabat. Ni nombor satu. Kalau ini dia bagi tahu, ini kita dah faham, kitalah yang paling tinggi. Kita yang paling beruntung. Kita mendapat fauzan azimah. Ganjaran yang paling tinggi di sisi Allah. Allah tak ada lagi. Fauzan azimah ni makna azim, dia paling tinggi kenikmatan yang Allah
ganjaran yang Allah bagi. Bukan kita bersandar pada ganjaran, tapi bila kita dah duduk dengan Allah, kita tak ada, itulah sebesar-besar fauzan azimah. Jadi ini mustahak ya. Walaupun yang pendengar-pendengar bertiup kata, "Oi, ini terlalu dijelaskan, telanjang habis ni, cik." Jangan fikir tu. Kita sekarang ni dunia dah penghujung, pengakhir zaman. Ya. Jadi bila datang ini adalah berita gembira daripada Allah. Ya. Oh, aku tak layak, jangan fikir layak tak layak. Bila Allah dah wa amma bi ni'mati rabbika fahad, bila Allah dah bagi nikmat, dia suruh sampaikan. Ini saya sampaikan bukan maknanya daripada kemauan saya. Ini adalah daripada kehendak Allah. Jadi ini kehendak Allah, anugerah Allah. Tapi bagi yang duduk di alam bawah tadi, Muhammad, kalau kau sampaikan kepada dia, kau tak sampai kepada dia alam tu alam azab, dia tetap sama, tak akan memahami. Jadi kau kena turun balik kat dia, rangkul dia, akhlak baik dengan dia, tunjuk kasih sayang, baru boleh kau bawa. Itu pun atas izin kalau aku tak bagi, tak boleh dapat hidayah daripada Jadi bersyukur kita dibagi Allah SWT. Tandanya Allah sayang pada kita, dia bagikan kita kefahaman tentang dirinya. Itu tanda Allah sayang. Jangan ingat kita dapat ni, ni tanda Allah sayang. Tanda orang tu cinta, sayang pada kita adalah kita dapat cerita tentang diri dia. Itu tadi. Maknanya dia dah disuka pada kita. Jadi Alhamdulillah. Mana diri kita telah mendapat nikmat yang besar di sisi Allah. Banyak lagi kita punya sesama manusia kita, sesama Islam yang masih lagi tak dapat. Beruntung tak? Ada tak lebih untung lagi selain benda ni? Ada tak? Tak ada. Jadi pegang anak-anak abah, pegang betul-betul. Pendengar-pendengar YouTube ni, pegang betul-betul. Tak ada yang lebih hebat lagi. Tak ada yang lebih tinggi lagi, kata Rasulullah. Apa dia? Mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, ilmu mengenal Allah ada, dia faham dia yang paling tinggi dan tak ada rendah. Walaupun ini adalah yang pertama asas, tetapi dia tetap juga dengan asas yang kita belajar akan meninggikan kita. Wa rafa'na laka dzik. Ni Allah naikkan nama kita sebab kita dah dibagi Allah kenal. Aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Apa tandanya? Bila kita dah kenal diri, tak ada rasa diri kita, yang ada hanya Allah. Allah yang tahu menguruskan kita. Untuk apa kita dizahirkan oleh Allah. Allah tu tahu, tanpa dia boleh jumpa orang cerdik pandai kumpul macam ni. Boleh tak pendapat aku? Tak ada. Tak perlu. Allah tak perlu nak kumpulkan cerdik pandai orang profesor ke, tak payah. Tak payah. Allah, apa dia buat tu semua adalah kesempurnaan, kebijaksanaan Allah SWT, pentadbiran dia. Pengurusan dia cukup sempurna. Maka tu dia terjalikan Nur Muhammad. Cerita yang sangat sempurna. Dijadikan maknanya pertama-tama ialah Nurku, Nur Muhammad. Dalam keadaan dia sendiri waktu tu, ingin aku dikenal. Dalam keadaan dia berasyik pada diri dia, cukup dia tak memerlu apa-apa untuk dia terjalikan. Terdetik makna dalam niat dia tadi, ingin aku dikenali, pop terpancar Nur Zat Allah Ta'ala dan Nur Muhammad. Yang kesudahannya dia bersatu bernama Nur Muhammad. Dia tidak duduk mana-mana, dia meliputi sekalian alam, dan dia daripada dialah terjadinya segala sesuatu. Lauh mahfuz, surga, neraka, semua. Jadi bila kita tu saja dah duduk tenggelam kat Nur Muhammad tu, ya, maknanya kita dah beruntung. Tempat kita bukan di syurga. Tempat kita di sisi Allah, tenggelam. Kita dah tahu dah. Jadi kalau kita buat sesuatu nak syurga, maknanya kita tak sampai lagi. Di syurga pun kita perlu jumpa Allah Ta'ala seminggu sekali. Tak puas juga, kata Rasulullah. Dengar abang. Duduk di syurga pun Rasulullah kata, hari Jumaat nak jumpa Allah Ta'ala, nak lihat. Macam kita nak pergi solat Jumaat kan, ibadat gitu. Itu syurga yang paling tinggi macam mana pun, dia tetap hari Jumaat. Pagi-pagi dah bangun, memikirkan hari Jumaat ni nak jumpa Allah Ta'ala, bestnya. Padahal duduk di syurga best tu. Ya? Tapi masih ada lagi best je. Tapi beruntunglah orang di dunia lagi, dia sudah kenal Allah Ta'ala. Allah dah perkenalkan diri dia.
Inilah manusia-manusia yang pilihan Allah, dan inilah lampu-lampu Allah Ta'ala, nur-nur Allah Ta'ala yang menyuluh penduduk-penduduk bumi untuk dibawa kepada Allah. Tengoklah. Jadilah kita nur, kenderaan untuk bawa manusia kepada Allah. Jadi kita bercakap bukan antara kemauan kita. Kita bercakap atas nur Muhammad tu tadi. Supaya bila kita bercakap, tak ada kita, yang adanya nur tu yang akan menjelaskan kepada hidayah tu pada manusia-manusia yang kita cakap. Bukan kita. Nurnya yang nurnya. Sifatnya yang kata-kata tu tadi. Nur nama dia. Jadi di situlah keindahannya tadi. Kehidupan kita, jadi kita tak nampak yang lain lagi. Setiap kehidupan yang kita lihat dalam kehidupan ni, setiap detik saat kita nampak apa yang berlaku ke. Bila-bila pun berlaku, Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke, apa benda pun, semua kita nampak itu semua adalah kelakuan ataupun perbuatan tangan-tangan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Baik iblisnya, baik malaikatnya, baik nabi-nabinya, apa pun yang bergerak, diam, apa semua, itu semua kita nampak sekali pandang, dialah menyatakan diri dia. Dialah menyaksikan dirinya apa yang dia buat. Semuanya cukup sempurna dan cukup, tak ada kekurangan langsung. Walaupun kita nampak dia jadikan, apalah Allah jadikan iblis ni. Jangan. Engkau tak faham kenapa Allah jadikan iblis. Kalau engkau tak kenal Allah. Tapi bila engkau dah kenal Allah, perlu Allah jadikan iblis. Bijaksana Allah jadikan iblis. Tak sia-sia ya Allah kau jadikan iblis. Tak sia-sia kau jadikan ni. Kau tak sia-sia, semua cantik ya Allah. Kita tak nampak lagi ada kekurangan lagi. Nikmat ni tadi ya Allah, bila Allah bagi penglihatan Allah pada kita, kita nampak lah, ya Allah, jangan bagi aku lihat yang lain ya Allah. Jadi benda apa pun tak boleh menipu kita. Kita nampak yang hakikat dah. Tu. Iblis kita nampak. Kita tak ada marah dengan iblis. Kita tak anggap dia musuh sebab kita dah kenal Allah. Jadi kita tahu dia perlu Allah jadikan untuk nak menunjukkan kepada orang yang belum kenal Allah. Betul? Betapa cantiknya Allah ciptakan tu tadi. Tapi kalau kita nampak dia punya nak nyesat dia, kita tak nampak apa kebaikan yang Allah jadikan. Maka kita kata, kita tak akan dapat berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada batil sia-sia yang kau jadikan. Baik di langit, di bumi, apa saja yang baik dan buruk, semuanya kau jadikan, semua tak sia-sia ya Allah. Kita tak faham ayat tu. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi kita ingat, ni bagus Allah jadikan, ini tak bagus. Buat baik bagus, ini buat baik tak bagus. Tapi kalau kita dah faham baik dan buruk itu tadi, kita tak nampak ada perbezaan. Sebab itu semua dari siapa? Kita dah nampak dari yang ni buruk kita nampak dari Allah, baik pun daripada Allah. Jadi kita tak menyalahkan apa yang ditakdirkan Allah. Itu semua kan kehendak-kehendak Allah, bukan kehendak-kehendak kita. Kehendak kita tadi. Kita buat baik tu kehendak kita ke? Abang dapat hafal Quran, kehendak siapa? Untung tak? Malu abang bagus. Ada sifat merendah diri, bagus. Tak berada bangga diri, bagus. Jadi kita perlu ada gitu. Bila orang sebut kita ni hebat, kita rasa tak layak bagi aku. Bagus. Itu sifat yang bagus yang Allah Ta'ala puji. Ini bila cakap, kau ni hebat. Gitu. Memang itu sifat tu sifat taka bangga di tak boleh. Kita bila apa orang puji kita, kita rendah diri. Ya Allah, engkau yang bagus. Tak? Engkau bagus ya Allah, bukan aku ya Allah. Bukan aku, tak ada kena-mengena. Dia puji engkau ya Allah. Gitu bagus. Jadi inilah kedudukan dia. Mana kita bila duduk dalam majlis ni, kita dapat dijelaskan oleh Allah. Lebih jelas lagi. Hingga malaikat-malaikat turun mengitari. Berapa banyak kita pun tak tahu. Menyetujui. Dan sentiasa Allah tu suruh mereka ni duduk bersama dengan orang-orang yang sentiasa ceritakan tentang Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, mengesakan Allah, mewahidkan Allah. Tangga tak ada diri dia, malaikat tu Allah sendiri suruh turun, duduk bersama
Dan Rasulullah SAW pun disuruh duduk bersama orang yang mengingati pagi, petang, siang, malam. Orang ni hanya dia nak Allah aja. Jadi orang yang bersifat begini sentiasa disuruh oleh Allah untuk ikut. Sentiasa dirinya dapat naungan Allah SWT. Untung tak? Ada lebih bahagia lagi tak? Kalau kita dah dengan Allah tadi. Malaikat-malaikat dia kenal Muhammad, Ahmad Najih, Latif, dia kenal dah. Sebab ini manusia, Allah sendiri kata, aku kena bersama dengan mereka. Sebab tidak ada lain yang mereka ceritakan. Cerita dia tentang nak mengesakan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Itu je dia. Itu keseronokan dia. Kau bagilah projek besar ke, bagi dia apa pun, dia tak heran tu semua. Sebab dia dah dapat yang paling besar, iaitu hasbunallah wa ni'mal. Cukup dengan Allah tu, dia tak rasa yang lain tak dapat, dia tak rasa rugi. Yang lain yang bagi dia tak dapat Allah, rugi bagi dia. Jadi detik-detik hidup dia sentiasa dia tidak rugi, sentiasa dengan Allah. Siang dan malam, pagi petang, dia sentiasa mengesakan Allah. Dan Allah tambahi lagi, Allah gelarkan dia lagi. Rijalul latul ihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka inilah seorang lelaki yang tidak dilalaikan, tidak boleh dilalaikan. Siapa-siapa perniagaan, tijarah, apa pun dia tidak akan lalai. Dalam hati dia sentiasa mengingat Allah pagi, petang, siang dan malam, 24 jam. Bagi dia tak ada istilah gelap ke malam ke, tak ada. Sebab dia dah duduk tenggelam di dalam Nur Muhammad. Sentiasa terang je dalam diri dia. Syok je, terang je. Disuluh oleh Nur Muhammad. Dia terang je, dia tak ada siang malam. Siang malam mati ke apa benda, apa gelap ke, dia tetap terang je dalam diri dia. Ingat tenggelam di situ. 24 jam terang je, dia tak pernah dia siang malam tak ada, dia sentiasa terang je. Dia duduk kat situ. Dia malahan menyuluh kepada orang yang gelap, dia akan duduk sebelah dia akan dapat terang. Orang yang jahil akan dapat menompang suluh-suluh dia. Terang-terang dia. Itu tadi. Macam nama Terang Ganu. Itu aja, terang. Mana dia nerangkan. Kelantan, kilatan. Ada kilat-kilat. Ada cahaya-cahaya kilat kan. Mana untuk menyuluh. Semua nama-nama tu ulama wali Allah yang taruh. Bukan kosong-kosong. Semua ada cerita dia. Jadi di situlah kita faham. Kita duduk kat Nur Muhammad tu, hanya Nur Muhammad yang boleh sampai kepada Nur Zat Allah Ta'ala. Tapi beruntung orang dapat duduk kat Nur tu, maka dia lah nampak meliputi sekaliannya, dia nampak tak nampak lain. Menyatakan Allah. Jadi di situ. Jadi kita bila dah duduk di situ, kita kena olahkan untuk membawa manusia ke arah, sebab kita dah dibagi nur. Dibagi nur, jadi nur tu kita bawa, kita untuk bawa manusia duduk kat nur kita, dan kita bawakan kepada Allah SWT. Itulah dinamakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil sekalian alam. Dia menyuluh, memberi rahmat. Itu gelaran yang tinggi daripada Allah kepada Rasulullah SAW. Bila rahmatan lil, dia tidak lain memberi dia itu membawa berita gembira. Apa berita gembira? Kerana Allah, dia akan selamatkan kita. Jadi saya rasa sekian situ dulu. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari, mengamal InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tetap menyatakan keesaan Dia sahaja. Saya melihat kepada kata-kata yang pernah dilintaskan kepada saya dulu dalam program motivasi pun. Saya pernah menyatakan juga, saya simpan benda tu, iaitu bangkitlah kamu setelah kamu jatuh, berjalanlah kamu semoga selamat. Maknanya kita berjalan di atas jambatan Siratul Mustaqim dalam Al-Fatihah tu, Siratul Mustaqim. Itu masa yang kita dah jatuh tu, maknanya kita jatuh tu kita kena bangkit.
Jadi Allah Ta'ala kata suruh berjalan, semoga berjalan menuju kepada keesaan aku. Tapi sekarang bukan masanya lagi untuk kita bangkit lagi. Kita pula turun balik pula tempat yang tak selamat tadi, macam mana yang dimuzakarahkan tadi. Kita turun balik tempat yang tak selamat, merangkul kawan-kawan kita, sahabat kita, semualah yang mana yang Allah Ta'ala tentukan. Bukan kita tentukan, Allah Ta'ala yang menggerakkan tadi tu. Kita pula turun balik tempat yang kita bangkit tadi tu. Bangkit setelah kamu tadi kan. Saya ulang balik, bangkitlah kamu setelah kamu jatuh. Setelah kamu jatuh tu, dia dah bangkit, dah ada di atas jambatan dah. Berjalanlah kamu semoga selamat menuju kepada Allah tadi. Jadi sekarang ni timbul pula, Allah nyatakan kamu kena turun pula balik. Ni macam mana dinyatakan tadi, turun balik, nak rangkul balik, letak atas jabatan, kita jalan sama-sama. Untuk apa? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang, malam. Sentiasa bersama dengan Allah aja. Memang kita akan merasai nikmat yang tak ada nikmat yang lain, segala maha nikmat sekali. Duduklah di atas pemberi nikmat, iaitu duduk dengan dia lagi sedap. Duduk yang memberi nikmat tadi tu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Zohor naik semangat. Bagi pandai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Banyak-banyak ya. Syukur yang amat banyak. Sebab Luqmanul Hakim, dia ajar anak dia. Allah suruh ajar. Pertama sekali kau kena pandai bersyukur. Sebab Allah bagi kau hidup. Bila kau hidup, kau tahu hidup ni kepunyaan Allah. Itu yang sebenarnya kau nak syukurkan. Bukan makna hidup tu kau rasa dapat ni, dapat ni. Bukan. Hidup yang Allah bagi tu, Luqman Hakim ajar pada anak, hidup tu kau kena pulang balik pada Allah. Itulah syukur. Mana Allah, engkau yang memuji dirimu, ya Allah. Itulah syukur sebenarnya. Bukan syukur tu terima kasih aku dapat nikmat. Bila tak dapat, tak syukur lah. Tak. Bila kita pulangkan balik hidup ni kepunyaan Allah, kita tahu, bersyukur, itulah dinamakan puji yang sebenar-benar puji sampai kepada Allah. Iaitu dia yang tahu memuji diri dia. Jadi kita mengucapkan syukur, Alhamdulillah Luqman Hakim ajar pada anak. Syukur tu nak. Syukur dulu. Apa-apa pun kau syukur dulu. Kau ni hidup. Jangan kau belajar yang lain dulu. Maknanya kau belajar bersyukur yang betul-betul faham syukur. Iaitu bila kau tahu, kau sebut Alhamdulillah, maka bukan engkau yang menyebut. Macam Nabi Adam diam patung, dia masuk, roh tu ada kalimah dalam roh tu Allah ajar. Alhamdulillah, Allah yang ajarkan puji aku pada aku. Baru dia baru faham, Adam tu faham. Jadi bukan Adam yang sebut, tetapi roh tu yang masuk tu sebut, akulah memuji diriku. Jadi Adam pun faham. Itu nama itu nama syukur yang sebenar-benar sampai. Bukan syukur dapat itu tak betul, tak sampai lagi tu. Jadi ini rahsia dia. Dia pegang betul-betul. Bagi faham anak kita bagaimana nak mensyukuri nikmat Allah yang sebenar-benar. Yang dikatakan tadi, sebelum dia turun lagi kita dah tahu dah. Dia masuk je kita dah syukur kat dalam ni. Engkau lah memuji diri engkau, ya Allah. Mengatur aku macam mana nak. Proof kita sebut. Jadi sebutan pun daripada engkau dan kehendak engkau untuk memuji diri engkau. Alhamdulillah. Segala puji engkau lah memuji dirimu, ya Allah. Aku ganti menunjukkan ataupun menunjukkan bahawa sebenar engkau lah memuji dirimu, ya Allah. Kata Rasulullah SAW. Kalau nak lebih terkeluar sikit, itulah tanda engkau memuji diri engkau, ya Allah. Alhamdulillah tu engkau lah memuji diri engkau yang sebenar-benar. Sekalian alam pun makhluk kau jadikan muji engkau, tidaklah sama seperti engkau memuji dirimu, ya Allah. Dan jadikan setiap aku puji menunjukkan engkau memuji dirimu. Oh ya Allah, itu rahsia je. Jadi setiap kita puji, rasanya akan jadi lain nanti. Syoknya tadi. Sebab asyik dia dengan dia punya puji. Kita akan rasakan. Saya tak boleh nak cerita. Rasa sendiri bila buatnya tu. Tu. Jadi dan lagi satu, kemudian barulah Luqmanul Hakim setelah kita dah kenal kesyukuran hidup tadi, untuk apa? Kita bersyukur kepada Allah. Allah semua yang atur. Baru kedua, tusyrik billah. Nombor dua, selepas bersyukur kita dah faham kenal Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah atau merasa diri. Itu maknanya Luqmanul Hakim ajar. Kemudian mak bapak, kita semua dah tahu dah. Tapi yang penting ni tadi tu, pertama syukur, kita syukur, dialah menjadikan kita. Tu pertama sekali, jangan lari tajuk. Kedua, baru kita jangan sekali ada rasa kedirian. Syirik billah. Tu dua pengajaran yang sangat penting. Dia buka surah Luqmanul Hakim, surah Luqman. Di situ.
Saya tekankan dua ni. Kemudian dia barulah turun mak bapak. Lepas tu suruh solat, suruh amal ma'ruf nahi mungkar. Itu kita dah biasa dengar. Yang ni, yang dua ni nak dipecahkan tadi. Betul-betul kita kena tahu diri kita hidup ni untuk apa. Syukur kepada Allah kerana dia bagi kita hidup. Sebelum ni kita tak ada hidup. Dan bila kita dibagi hidup oleh Allah, maka kita tahu hidup kepunyaan Allah. Jangan ada merasa kita punya. Wala tusyrik, jangan sekali merasa ada diri. Dialah semua yang susun. Jalan terus. Jangan lagi toleh-toleh lagi kasi ada kita. Jangan toleh-toleh lagi. Aku kat mana? Jangan tanya-tanya lagi. Kita tak ada. Dia aja semua. Nak pegang pada situ. Alhamdulillah. Di situ akan Allah tambahkan lagi. Baru kita dapat nanti. Oh, kita nampak nanti kita tersilap, dia akan betulkan. Aku dah sembahan. Aku dah terasa. Kita akan rasa tu syirik. Merasa ada diri tadi. Pak, dia suruh masuk balik. Kalau dah ada diri ni, kembali syukur balik. Dia yang ada. Di situ ya. Saya kupaskan insya-Allah. Ini semua daripada Allah. Ini adalah rezeki kurniaan Allah yang amat min fadli rabbi. Maka terus amalkan. Jangan lagi nak cari saya ke, nak telefon saya ke. Terus amalkan. Ini daripada Allah. Tak perlu lagi nak rujuk-rujuk pada saya lagi dah. Sebab ini dah jelas Allah bagi. Pakai terus. Saya tak perlu hadir dalam hidup kalian. Saya tak perlu hadir dalam hidup kalian. Allah tu lebih mustahak ada dalam diri kalian, bukan aku. Aku bukan guru, aku bukan mursyid, aku bukan guru rohani, aku bukan ustaz, aku tak perlu syekh, aku tak perlu apa. Aku hanya hamba Allah yang apa yang aku buat, aku nak Allah yang uruskan. Aku tak mau. Itu yang paling mustahak. Tak perlu aku ada nama, tak perlu apa. Yang penting aku ni apa yang Allah Ta'ala suruh, itu dia. Aku nak jadi yang begitu. Tak perlu ada nama, tak perlu apa. Lebur. Dia semata-mata nak menunjukkan dia dengan dirinya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afu minkum.